dalam program Ramadan hari yang pertama ini, dan kita juga ucapkan semua yang hadir pada hari ini dan masalah yang akan didukung. Karena mungkin ini ada yang kali pertama pada hari di sebahagian pelajar yang lama, sebahagian besar saya lihat pelajar yang baru. Jadi ada masalah daripada yang baru dan begitu juga daripada yang lama. InsyaAllah dalam program Al-Quran Ramadan pada kali ini kita akan melihat Ustaz, tak dengar. hadis Nabi SAW. Kalau kita perhatikan dalam program-program yang sebelum ini, tahun yang lepas kita dalam program Madrasah Ramadan kita pernah adakan terjemahan Al-Quran. Terjemahan Al-Quran kemudian diikuti dengan ilmu Nahu. Dan kemudian dua tahun lepas ilmu Saraf. Dan tahun yang lepas kita adakan tadabbur surah lah. Jadi tahun ini kita akan melihat lebih lanjut berkenaan dengan hadis pula. Bukanlah maknanya kita meninggalkan Al-Quran, kerana seorang yang mempelajari hadis Nabi itu sebenarnya tak boleh tidak, dia mesti juga melihat kepada Al-Quran. Kita tak boleh pisahkan antara Quran dan juga hadis-hadis Nabi. Kerana Quran itu, kalau kita lihat kaedah untuk kita mentafsirkan Al-Quran, yang paling baik adalah Quran ditafsirkan dengan Al-Quran. Kemudian diikuti dengan Quran ditafsirkan dengan hadis-hadis Nabi SAW. Jadi banyak perintah-perintah dalam Quran yang mana Allah sampaikan kepada kita ni secara umum. Contohnya perintah untuk solat. Jadi perintah untuk solat dalam Quran Allah sebutkan wa aqimus solah. Tapi bagaimana untuk kita solat itu, dia tak ada ayat yang jelas dalam Quran terangkan bagaimana berdiri ketika solat, apakah bacaan dalam solat. Begitu juga ibadah-ibadah yang lain. Ini kebanyakannya didetailkan dalam hadis-hadis Nabi SAW. Jadi sebab itu bila kita tak boleh pisahkan Quran dan juga hadis-hadis Nabi. Jadi kalaulah wujud pada hari ini ada sebilangan kaum muslimin yang mengatakan kami ini menerima Quran tapi menolak hadis-hadis Nabi. Itu hakikatnya bukanlah seorang muslim sebenarnya. Kerana seorang muslim itu tak boleh untuk dia menolak hadis-hadis Nabi SAW. Kerana hadis Nabi lah yang menjadi sumber yang kedua kepada agama kita ni. Dan kemudian seterusnya kaedah dalam kita mentafsirkan Al-Quran juga yang ketiga adalah melalui kata-kata para sahabat Nabi. Kerana mereka lah golongan yang paling faham tentang agama ini sesudah daripada Nabi SAW. Kemudian seterusnya kata-kata golongan tabi'in, iaitu para pengikut kepada para sahabat Nabi. Dan kemudian seterusnya kita mentafsirkan Al-Quran melalui kaedah-kaedah yang bertepatan dengan kaedah yang ada dalam bahasa Arab. Jadi itu 5 kaedah untuk kita mentafsirkan Al-Quran. Itu yang pertama, tafsir Al-Quran bil Quran. Dan yang kedua, tafsir Al-Quran dengan hadis. Yang ketiga, bi aqwalis sahabah, iaitu kata-kata para sahabat Nabi. Yang keempat, bi aqwalit tabi'in, iaitu kata-kata para pengikut kepada para sahabat Nabi. Kemudian yang keempat, bil lughatil arabiyyah, iaitu dengan kaedah-kaedah yang ada dalam bahasa Arab. Jadi di sini, di Semat Quran ini, fokus kita adalah untuk menyampaikan Quran kepada masyarakat. Jadi kita di sini, kita belajar kepada yang belum boleh membaca Quran, kita ajar bagaimana untuk membaca Quran.
Bagi yang dah boleh membaca Quran, kita ajar pula berkenaan dengan terjemahan Al-Quran. Kerana untuk kita memahami Quran ini, disebabkan kita ni bukanlah orang Arab, jadi bahasa kita adalah bahasa Melayu atau mungkin sebahagian yang mahir dalam bahasa Inggeris. Jadi untuk kita memahami Quran, kita mesti lihat kepada terjemahan dahulu. Itu untuk peringkat yang asas. Kemudian setelah kita mahir kaedah-kaedah dalam terjemahan, kita belajar pula asas-asas berkenaan dengan ilmu nahwu. Jadi itu yang kita ajarkan di sini. Yang pertama tentang qiraah Al-Quran. Kita boleh membaca Quran. Begitu juga tahsin Al-Quran. Kemudian kita juga ajar terjemahan Al-Quran. Jadi terjemahan ini kita ada kaedah-kaedah untuk kita mudah menterjemah. Jadi sebahagian dah pernah ikut kelas tersebut. Jadi bahkan mungkin dah disebabkan dah lama, jadi dah agak mahir dan dah belajar pula kaedah yang seterusnya, iaitu berkenaan dengan ilmu nahwu. Jadi sesudah kita mahir dalam terjemahan Al-Quran, terjemahan ni kita ada kaedah-kaedah kita yang khusus. Nanti kita akan lihatlah dalam kelas sekejap lagi. Kemudian yang ketiganya ilmu nahwu. Kemudian yang keempat ilmu saraf. Jadi ilmu nahwu dan juga ilmu saraf ini merupakan ilmu yang paling asas dalam bahasa Arab. Dia ibarat seperti kita nak membaca dan juga mengira lah. Sebelum kita boleh baca buku-buku yang tinggi, kita mesti belajar dulu bagaimana asas untuk membaca tu. Jadi itulah ibarat ilmu nahwu dan juga ilmu saraf. Ini ilmu yang paling asas dalam bahasa Arab. Jadi kita belajar ilmu nahwu, ilmu saraf untuk kita memahami ayat-ayat Allah. Ada juga orang-orang yang belajar bahasa Arab tetapi tujuannya itu untuk berkomunikasi. Di sini kita tekankan yang untuk berkomunikasi itu kalau kita boleh cakap bahasa Arab, itu satu perkara yang baik. Yang lebih penting lagi, kita bahasa Arab itu untuk kita faham. Kerana kalau sekadar untuk komunikasi itu, dia taklah penting sangat. Dan kita pun di Malaysia ni, kita lebih banyak menggunakan bahasa Melayu, bahasa Inggeris. Jadi bahasa Arab tu kalau kita belajar pun untuk komunikasi, kita nak gunakan dengan siapa? Kita balik rumah pun cakap dalam bahasa Melayu atau bahasa Inggeris. Jadi kurang. Penggunaannya tu kurang, jadi kepentingan komunikasi dalam bahasa Arab. Tetapi bahasa Arab, kita belajar bahasa Arab untuk memahami Quran itu penting. Kerana dalam ibadah kita, dalam solat kita contohnya, kita baca surah-surah daripada Quran dalam bahasa Arab. Begitu juga bacaan-bacaan zikir kita, doa kita semuanya dalam bahasa Arab. Dan kemudian selepas kita habis solat, kita berdoa. Begitu juga dalam ibadah-ibadah yang lain, semuanya menggunakan bahasa Arab. Jadi sebab itu hukum kita belajar bahasa Arab untuk memahami agama ini adalah wajib sebenarnya. Tapi ini tak ramai yang tahu tentang perkara ini. Kita anggap bahasa Arab itu satu pilihan. Satu bahasa pilihan sama seperti bahasa-bahasa yang lain. Jadi kita boleh belajar bahasa Inggeris, boleh belajar Mandarin ke, boleh belajar bahasa Korea ke. Bahasa Arab pun sama. Jadi kebanyakan umat Islam anggap sebegitu. Sedangkan sepatutnya bahasa Arab ini dipelajari oleh semua kaum muslimin. Dia tak terhad kepada hanya ustaz-ustazah semata-mata. Hanya pelajar-pelajar agama semata-mata. Sepatutnya setiap muslim itu mempelajari bahasa Arab. Kerana bahasa Arab ini merupakan bahasa kepada agama dia. Bahasa kepada Quran, bahasa kepada hadis-hadis Nabi. Tanpa mempelajari bahasa Arab, kefahaman kepada agama itu kurang. Jadi sebab itu kita kena ingat hukum belajar bahasa Arab
untuk memahami Quran, memahami hadis-hadis Nabi adalah wajib ke atas setiap Muslim. Jadi sebab itu ada kata-kata daripada seorang sahabat Nabi iaitu Umar bin Al-Khattab. Cuba kita baca kata-kata beliau ni. Ta'allamul Arabiyyah. Ta'allamul Arabiyyah. Fa innaha min dinikum. Jadi ini kata-kata Umar. Dia semua kenal Umar kan? Iaitu khalifah yang kedua selepas daripada Abu Bakar As-Siddiq. Jadi kata-kata Khalifah Umar, ta'allamul Arabiyyah. Pelajarilah kamu semua akan bahasa Arab itu. Fa innaha min dinikum. Sesungguhnya bahasa Arab itu adalah sebahagian daripada agama kamu. Jadi maknanya kalau orang yang tak belajar bahasa Arab, kalau mengikut kata-kata Umar ni, seolah-olah sebahagian daripada agama dia tak pelajari ataupun tak faham tentang agama dia sendiri. Jadi sebab itu berdasarkan kata-kata Umar ini, sebahagian ulama mengatakan wajib untuk mempelajari bahasa Arab. Kerana tanpa bahasa Arab, seorang Muslim itu tak boleh untuk faham tentang agama dia seperti mana Nabi dan para sahabat memahami agama. Kita mungkin belajar agama tetapi tak benar-benar faham seperti mana Nabi dan juga para sahabat Nabi. Jadi banyak salah faham tentang agama pada hari ini. Amalan-amalan yang mungkin kita anggap sebagai amalan yang soleh, ibadah, tapi sebenarnya mungkin bertentangan dengan apa yang Allah dan Nabi perintahkan. Itu disebabkan antaranya kelemahan kita ni tak mempelajari, tak peduli untuk belajar bahasa Arab itu. Sedangkan dia penting. Jadi di sini kita ajarkan ilmu nahu dan juga ilmu saraf, iaitu merupakan asas dalam bahasa Arab untuk kita mudah memahami Quran. Kemudian kita juga di sini kita ajarkan hadis. Kita ada kuliah hadis secara mingguan kita adakan. Jadi selepas Ramadan ini insya-Allah kuliah tersebut akan disambung kembali, yang mana kita adakan setiap hari Ahad di sini. Hari Ahad pukul 9 pagi. Dulu secara fizikal, tapi disebabkan pandemik ini kita tangguhkan dulu secara fizikal, kita adakan secara online. Tapi insya-Allah kalau keadaan makin baik, kita boleh adakan secara fizikal di sini insya-Allah pada hari Ahad. Itu kelas hadis. Jadi itu sikit sebanyak apa yang kita ajarkan di Semak Quran, iaitu berkenaan dengan qiraah untuk membaca Quran ataupun tahsin untuk memperbaiki bacaan Quran. Kemudian kita juga ajarkan terjemahan Al-Quran. Ada kaedah-kaedah yang khusus yang mudah kita pelajari. Nanti kalau nak tanya boleh tanya kepada pelajar yang lama, ada 3 orang di sini, 4 orang. Jadi mereka ni dah mahir dalam terjemahan ni. Kemudian ilmu nahu, ilmu saraf, begitu juga hadis. Jadi sebab itu dalam program Madrasah Ramadan sebelum ini kita fokus kepada semua perkara inilah. Dan untuk kali ini kita lihat kepada hadis, lebih kepada hadis. Dan untuk program ini kita akan gunakan insya-Allah buku amalan anak soleh yang mana kita bagi dalam beg tu, boleh lihat. Jadi buku ini ditulis oleh Al-Fadhil Ustaz Bahruddin bin Ayyuddin, iaitu pengasas kepada Semak Quran, yang mana beliau kumpulkan hadis-hadis dalam amalan anak soleh ini adalah hadis-hadis yang mudah untuk kita hafaz. Bukan hanya untuk anak-anak, walaupun tajuknya itu amalan anak soleh, tetapi kita yang dah dewasa ni pun perlu juga menjadi anak yang soleh kepada ibu dan bapa kita, sama ada mereka masih hidup ataupun mungkin yang telah meninggal dunia. Jadi buku amalan anak soleh ini ditulis tujuannya untuk kita mudah menghafaz. Jadi sebab itu kalau kita lihat hadis-hadisnya pendek,
Jadi kalau ikut sumber yang asal daripada hadis itu, contohnya macam hadis yang pertama diambil daripada Sahih Muslim. Dalam Sahih Muslim hadis itu agak panjanglah, lebih panjang daripada yang ada dalam anak soleh itu. Tapi diringkaskan supaya kita mudah untuk menghafaz hadis tersebut. Nanti dalam kelas ni juga kita akan, bila kita nak terangkan hadis itu, kita akan gunakan kembali hadis yang asal yang ada dalam Sahih. Jadi kalau kita lihat dalam buku Amalan Anak Soleh itu, dia ada 8 buah sebenarnya. 8 buah yang telah dijilid menjadi satu. Kita ada 6 buku. 6 buku iaitu hadis-hadis berkaitan dengan kehidupan seharian seorang Muslim. Kemudian buku yang ke-7 itu berkenaan dengan doa-doa daripada Quran. Kemudian yang ke-8 doa-doa daripada hadis-hadis. Jadi asalnya ada 8 buah buku, tapi sekarang ni kita telah jilidkan menjadi satu untuk lebih mudah kita rujuk. Dan buku ini dijadikan sebagai silibus di Semat Quran ini untuk kita mengajar amalan anak soleh ini, khususnya kepada anak-anak lah. Baik. Kalau kita lihat dalam Quran, Allah menyebutkan tentang kewajipan kita sebagai seorang Muslim adalah untuk kita ni mengabdikan diri kepada Allah. Cuba kita buka dalam surah 51 ayat 56. Siapa yang ada Quran boleh buka Quran ataupun boleh lihat di hadapan ni. Dalam kelas kita ni kita akan banyak untuk merujuk kepada Al-Quran. Dan kalau saya sekadar saya yang baca, saya yang lihat ayat itu sendiri, jadi mungkin kefahaman itu taklah sama seperti mana kita sendiri yang melihat ayat-ayat tersebut. Jadi sebab itu cara kita belajar di sini, kita akan banyak melihat kepada ayat-ayat Quran dan kepada hadis-hadis Nabi SAW. Jadi bila saya sebut 51 ayat 56, itu maknanya surah yang ke-51, iaitu surah Az-Zariyat ayat yang ke-56. Di sini Allah terangkan dengan jelas tentang apakah tujuan manusia dan juga jin diciptakan. Cuba Ustaz Khairin bacakan ayat tu. Yang lain ikut bacaan Ustaz Khairin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi Allah sebutkan di sini, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kalau kita lihat dalam ayat ni ada kalimah ma dan juga illa di belakang tu. Di dalam terjemahan ni kita ada kaedah ma selepasnya illa. Jadi ini kaedah yang keberapa ni yang dah belajar? Ingat tak? 13. 13 kan? Betul. 13. Jadi bila jumpa ma selepasnya illa, kita terjemahkan tidak lain. Itu dalam kaedah terjemahan, itu kaedah yang ke-13. Ma selepasnya illa itu bermakna tidak lain. Sebab ma, kalau ma semata-mata dia ada banyak makna. Ma ni ada apa yang, dia mungkin boleh jadi apakah, boleh juga menjadi tidak. Tapi bila ada illa selepas itu, kita kata tidak lain. Jadi Allah sebutkan di sini tidak lain, dan tidak lain khalaqtul jinna, telah
Aku menciptakan jin wal insa dan manusia itu liya'budun, melainkan supaya mereka mengabdikan diri kepadaku. Ya'budun itu pun satu kaedah. Itu kaedah yang kelima. Kaedah yang kelima ni dia ya. Di awal kalimah tu ada ya. Kemudian di akhir itu ada waw nun. Waw nun berbaris fathah. Di akhir kalimah. Yang ini kita terjemahkan sebagai mereka. Jadi ya'budun, mereka mengabdikan diri. Jadi kalimah ya'budun itu kalau kita lihat dalam terjemahan banyak yang tulis sebagai menyembah. Menyembah. Tapi kita terjemahkan sebagai mengabdikan diri. Kerana kalau dilihat dengan lebih mendalam, sembah dan juga mengabdikan diri itu dia ada beza. Dan kalimah sembah itu digunakan juga oleh orang-orang yang bukan Islam. Jadi mereka juga menyembah Tuhan yang lain selain daripada Allah. Jadi kalau kita gunakan menyembah juga seolah-olah macam tak ada beza dengan mengabdikan diri itu. Tak ada beza antara Muslim dengan orang-orang yang bukan Muslim. Jadi sebab itu lebih mendalam, untuk kita faham yang lebih mendalam, kita terjemahkan mereka mengabdikan diri. Ya'budun itu dia datang daripada kalimah abadah. Ya'budun ini daripada kalimah abadah. Ya'budu, ibadah. Daripada kalimah yang sama muncul kalimah ibadah. Jadi ibadah itu yang kita terjemahkan sebagai pengabdian diri. Pengabdian diri, dia kalau kita bandingkan dengan sembah, sembah itu dia terhad dari segi makna dia. Sembah itu dia ada waktu. Waktu yang tertentu, tempat yang tertentu dan juga cara yang tertentu. Jadi waktu mungkin ketika waktu solat saja. Jadi mungkin sebahagian Muslim dia faham dia sembah Allah hanya ketika solat. Hanya ketika bulan Ramadan saja. Bila habis bulan Ramadan, dia pun kembali balik kepada sikapnya yang lama, iaitu jauh daripada Allah. Sebab mereka faham sembah itu hanya pada waktu-waktu yang tertentu. Begitu juga tempat. Tempat tertentu seperti mungkin di surau, di masjid, di Makkah. Di ketika itu ibadah sungguh-sungguh kepada Allah. Tapi bila kembali ke pejabat, terlibat dengan perkara-perkara yang diharamkan dalam agama. Jadi itu bukan makna mengabdikan diri kepada Allah, tetapi menyembah Allah hanya pada waktu tertentu ketika solat, hanya di masjid saja semata-mata. Tapi tidak dalam kehidupannya seluruhnya itu. Kemudian cara, itu melalui ibadah-ibadah tertentu, iaitu melalui solat, melalui zikir, melalui umrah, haji. Itu ritual-ritual yang tertentu. Jadi itu makna sembah. Bila kita kata sembah, dia terhad kepada waktu yang tertentu, tempat tertentu, cara yang tertentu. Tapi mengabdikan diri ini, dia lebih luas maknanya. Dan ini tadi dalam surah 51 ayat 56. Seterusnya cuba kita buka surah 6 ayat 162.
Baik, cuba boleh buka. Surah 6, surah Al-An'am ayat 162. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين Satu lagi, 163. لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين Allah sebutkan di sini, qul, katakanlah wahai Muhammad, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Sesungguhnya solatku dan ibadah kurbanku dan hidupku dan matiku lillahi rabbil alamin. Semuanya itu adalah milik Allah, untuk Allah, Tuhan bagi sekalian alam ini. Jadi itu makna pengabdian diri kepada Allah, bukan hanya semata-mata solat. Jadi solati wa nusuki ini merujuk kepada ibadah-ibadah yang khusus. Solat, kurban. Itu sebagai seorang Muslim wajib untuk melaksanakan ibadah-ibadah yang Allah perintahkan, yang khusus itu. Ada yang wajib, ada yang sunat. Tetapi dalam masa yang sama, bukan itu saja. Dia kena tahu, dia kena ingat bahawasanya seluruh kehidupan dia itu, sampailah kepada kematiannya, semuanya perlu ditujukan untuk Allah semata-mata. Kerana Allah lah Tuhan yang menguasai bagi sekalian alam ini. Dan kemudian, la syarika lahu, tiada sebarang sekutu baginya. Tak boleh dalam ibadah-ibadah itu ada sekutu selain daripada Allah. Itu berlaku kepada kaum Quraisy, yang mana mereka ini golongan yang percaya kepada Allah. Mereka percaya kepada Allah, tetapi dalam masa yang sama mereka juga percaya kepada yang lain selain daripada Allah. Mereka percaya kepada Allah tapi mensyirikkan Allah. Sebab itu dipanggil musyrik. Kalau tak percaya langsung, itu tak dipanggil musyrik. Dipanggil musyrik disebabkan mereka percaya kepada Allah, beribadah kepada Allah, tapi dalam masa yang sama ada juga yang lain selain daripada Allah yang mereka sembah ataupun yang mereka puja, yang mereka jadikan sebagai Tuhan itu. Sedangkan seorang yang Muslim itu tak boleh untuk dia mensyirikkan Allah. La syarika lahu, tiada sebarang sekutu baginya. Wa bizalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Demikianlah aku telah diperintahkan dan akulah yang pertama-tama di kalangan orang-orang yang tunduk patuh berserah diri kepada Allah. Jadi ini makna ibadah. Itu sepanjang hidup seorang Muslim itu, dia menjadikan semuanya itu untuk Allah, bukan hanya semata-mata terhad kepada waktu yang tertentu, tempat yang tertentu, begitu juga cara-cara yang tertentu. Sebab itu perkataan yang lebih sesuai untuk kita terjemahkan kalimah ya'budun itu adalah mengabdikan diri. Kerana mengabdikan diri ini, untuk kita lebih mudah faham, seorang hamba zaman dululah, sekarang ni mungkin tak wujud hamba, khususnya di Malaysia ni. Kalau dulu seorang hamba itu, dia
dia dengan tuan dia tak sama seperti pekerja dengan majikan. Yang mana kalau hamba tu dia sepanjang waktu dia kena ikut perintah tuan dia. Begitu juga tempat di rumah ke, di kebun ke, di tempat kerja ke, dia kena taat patuh kepada arahan tuan dia. Begitu juga dari segi cara tu, semua perbuatan dia kalau salah bertentangan dengan perintah tuan dia, tentu tuan dia akan marah. Itu manusia. Itu kita lebih mudah faham. Dan Allah itu tak boleh kita samakan dengan manusia. Dan kalaulah tuan yang manusia itu pun sebegitu, kita hamba tu kena abdikan diri dia, apatah lagi kepada Allah, Tuhan yang menciptakan manusia itu. Bukan sekadar hanya solat itu ibadah, tapi yang lain itu bukan ibadah kita kepada Allah. Jadi sebab itu kalimah yang lebih sesuai kita nyatakan adalah mengabdikan diri. Kerana sembah itu dia walaupun betul dari segi sebahagian maknanya, tapi dia terhad. Dia tak menyeluruh maknanya seperti mengabdikan diri. Jadi itu tujuan kita diciptakan oleh Allah untuk mengabdikan diri kepada Allah. Dan Allah bila dia perintahkan kita ni mengabdikan diri, dia tak biarkan kita ni tertanya-tanya, tercari-cari bagaimanakah cara untuk mengabdikan diri itu. Dia bila Allah perintahkan, dia hantarkan sekali guru kepada kita semua. Allah sebutkan dalam surah 62 ayat yang kedua. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين Huwallazi ba'atsa fil ummiyin. Allah dialah Tuhan yang telah mengutuskan kepada golongan yang ummi itu. Baik. Ummi ni apa maknanya? Yang mesti kita dengar makna ummi itu apa? Orang-orang yang tak boleh membaca. Orang-orang yang buta huruf. Itu satu makna ummi. Kerana bangsa Arab itu mereka memang satu bangsa yang majoritinya tak boleh membaca dan tak boleh untuk menulis ataupun mengira. Tapi sebahagian yang lain boleh. Macam Nabi sendiri, Allah gelar sebagai Nabi yang ummi. Sebab baginda tak boleh untuk membaca dan tak boleh untuk menulis. Cuma Nabi yang ummi itu bukan suatu bentuk kekurangan. Itu satu kelebihan kepada Nabi. Kerana kalaulah Nabi ini orang yang boleh membaca, jadi orang boleh tuduh Nabi ini membaca daripada kitab-kitab lain. Mungkin dia ambil Quran ni daripada kitab Taurat, daripada Injil, daripada mungkin tamadun Rom punya ajaran ke dia ambil. Jadi dia tulis, kemudian dia sampaikan, dia jadikan sebagai Quran. Jadi itu tuduhan yang boleh ditimbulkan oleh kaum Quraisy. Kalaulah Nabi ini boleh membaca dan boleh menulis. Tapi Allah jadikan Nabi ini seorang yang ummi. Tak boleh membaca, tak boleh menulis. Jadi untuk mereka tuduh Nabi ini ambil daripada sumber yang lain, tak bolehlah. Tapi tetap juga mereka tuduh. Itu satu makna ummi. Kemudian yang kedua, makna ummi ni, surah ni tanda dulu. Tengok dalam surah yang kedua, ayat 78. Nanti kita akan tengok balik surah yang 62 ni.
Untuk faham makna ummi ni, Allah sebut dalam surah 2 ayat 78. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم إلا يظنون Wa minhum ummiyun. Dan sebahagian daripada mereka adalah orang-orang yang ummi. Ayat ni asalnya turun merujuk kepada kaum ahlul kitab. Yang maknanya sebahagian daripada mereka, iaitu ahlul kitab itu adalah golongan yang ummi. Tapi kita kena faham, setiap ayat-ayat Quran itu untuk kita ambil pengajaran. Dulu mungkin merujuk kepada ahlul kitab. Tapi bila Quran ni dah lengkap, sempurna, datangnya umat Islam, jadi ayat ni juga merujuk kepada umat Islam. Yang mana sifat mereka ni sama seperti kaum ahlul kitab itu. Jadi sebab tu bila kita baca ayat-ayat berkenaan dengan golongan yang kafir, golongan yang munafik, golongan ahlul kitab, ayat itu sebenarnya Allah tujukan kepada diri kita untuk kita ambil pengajaran daripada ayat-ayat itu. Jangan kita kata ini untuk mereka. Mereka pun dah tak ada dah. Ataupun mungkin mereka ni golongan yang lain. Ayat tentang Fir'aun. Fir'aun dah mati dah ada dalam kubur. Jadi adakah ayat tersebut tak ada guna kepada kita? Jadi ayat-ayat yang sebegitu tujuannya untuk kita ambil pengajaran. Jangan jadi seperti mana Fir'aun. Jangan jadi seperti mana ahlul kitab itu. Kerana kalau kita juga ikut jejak mereka, kita akan sama seperti mereka. Jadi Allah kata sebahagian daripada mereka adalah orang-orang yang ummi. Jadi Allah terangkan sendiri apakah makna ummi itu di situ. La ya'lamunal kitab, iaitu mereka ini tidak mengetahui isi kandungan kitab itu. Jadi itu makna ummi yang seterusnya. Yang pertama tadi, orang yang buta huruf, tak boleh membaca, tak boleh untuk menulis. Itu makna yang pertama. Itu juga digelar kepada Nabi SAW. Tapi yang kedua, ummi itu juga bermakna orang-orang yang tak tahu isi kandungan kitab yang Allah turunkan. Itu juga makna ummi. La ya'lamunal kitab illa amani. Mereka tak tahu isi kandungan kitab itu, melainkan hanyalah sekadar angan-angan. Wa inhum illa yazunnun. Dan tidak lain, mereka hanyalah menyangka-nyangka. Jadi kefahaman mereka kepada agama, kepada kitab Allah hanyalah sekadar angan-angan, sekadar sangkaan-sangkaan. Bukan berdasarkan kepada keyakinan yang jelas. Sebab itu kita sebut tadi, seorang yang Muslim itu, dia mesti mempelajari Quran, mesti mempelajari hadis-hadis Nabi, supaya kefahaman dia kepada agama ni jelas. Bukan sekadar ikut-ikutan, bukan sekadar warisan semata-mata, bukan sekadar sangkaan-sangkaan semata-mata. Sebab itu yang berlaku kepada kaum ahlul kitab. Dan itu yang menjadikan mereka ni golongan yang sesat daripada kebenaran. Walaupun ramai Rasul yang Allah utuskan dan banyak kitab yang Allah turunkan, tapi mereka ni sesat. Disebabkan kefahaman mereka kepada agama tu bukanlah kefahaman yang benar, yang jelas, yang datang daripada kitab. Tetapi hanyalah sekadar angan-angan, sangkaan, ikut-ikutan, begitu juga warisan. Jadi ini makna ummi. Baik, kembali balik kepada surah 62 tu.
Allah sebutkan di sini, huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum. Allah dialah yang telah mengutuskan pada golongan yang ummi itu akan seorang rasul daripada kalangan mereka sendiri. Yatlu alaihim ayatih, supaya dia membacakan ke atas mereka ayat-ayatnya. Wa yuzakkihim, dan supaya dia mensucikan mereka semua daripada dosa-dosa syirik kepada Allah. Wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, dan dia mengajarkan kepada mereka Alkitab iaitu Al-Quran, wal hikmah iaitu As-Sunnah. Wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin, dan tidak lain mereka daripada sebelum itu sebelum diutuskan Rasul kepada mereka, benar-benar berada di dalam kesesatan yang jelas nyata. Jadi Allah bila dia perintahkan manusia ni mengabdikan diri kepadanya, Allah dia tak biarkan kita ni tercari-cari, terkapai-kapai tanpa panduan. Dia utuskan Rasul kepada kita semua. Utuskan Rasul untuk mengajarkan bagaimanakah cara yang benar untuk mengabdikan diri kepada Allah. Kemudian bersama-sama dengan Rasul itu adanya Al-Quran. Allah sebut Rasul itu mengajarkan Alkitab iaitu Al-Quran, wal hikmah, dan juga As-Sunnah. Jadi sebab itu tak boleh dipisahkan Quran dan juga As-Sunnah itu. Kalau kita menolak Sunnah, samalah seperti kita menolak Quran itu sendiri. Dan kemudian dalam satu lagi ayat Allah menyebutkan tentang ketaatan kepada Rasul itu sama seperti ketaatan kepada Allah. Kalau kita lihat dalam surah surah 4 ayat yang ke-59. Surah An-Nisa ayat 59. أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. Baik, Allah sebutkan di sini, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ati'ullah wa ati'ur rasul. Taatlah kamu kepada Allah dan taatlah kamu kepada Rasul. Wa ulil amri minkum, dan kepada para pemimpin di kalangan kamu. Kalau kita lihat di sini, Allah sebutkan ati'ullah. Ada kalimah ati'u tu. Wa ati'ur rasul. Ada juga kalimah ati'u. Tetapi pada ulil amri itu, dia tak ada kalimah ati'u tu.
Ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Jadi itu nak menunjukkan bahawasanya ketaatan kita kepada Allah, ketaatan kita kepada Rasul itu ketaatan yang mutlak. Yang mutlak. Tetapi kepada yang lain daripada itu, kepada pemimpin, kepada ibu bapa, kepada ketua dan sebagainya, ketaatan itu bukanlah ketaatan yang mutlak. Dia mesti tengok balik sama ada ketaatan tersebut adakah bertentangan dengan ketaatan kepada Allah ataupun ketaatan kepada Rasul. Kalau bertentangan tak boleh untuk kita taati. Sebab tu Nabi ada sebutkan dalam sebuah hadis, baik kita baca hadis ni. La ta'ata li makhluqin fi ma'siyatillah. Tiada sebarang ketaatan bagi makhluk itu dalam perkara-perkara yang maksiat kepada Allah. Jadi walaupun mungkin makhluk itu merujuk kepada para pemimpin, merujuk kepada ibu bapa, merujuk kepada suami ataupun isteri, merujuk kepada ketua dan sebagainya. Jadi ketaatan itu tak boleh untuk diberikan kepada mereka jika bertentangan dengan ketaatan kepada Allah, ketaatan kepada Rasul. Itu yang disebut sebagai maksiat tu. Maksiat itu maknanya setiap perkara yang bertentangan dengan perintah Allah dan perintah Rasul. Tapi bila disebut taat kepada Rasul, automatik maknanya taat kepada Allah. Dia tak ada kita taat kepada Rasul tapi dalam masa yang sama kita ingkar kepada Allah. Itu tak boleh. Sebab tu Allah untuk Allah dan juga untuk Rasul, Allah gunakan kalimah ati'u tu. Baik, seterusnya satu lagi. Sebelum itu kita habiskan dua ayat ni. Allah katakan, fa in tanaza'tum fi syai'in, dan maka jika kamu saling berselisih fi syai'in dalam satu perkara, farudduhu ilallahi war rasul, maka kembalikanlah perkara itu kepada Allah dan kepada Rasul. Jadi kalaulah ada arahan-arahan daripada para pemimpin ke yang bertentangan, yang dilihat seperti tak mengikut perintah Allah dan perintah Rasul, kena dikaji balik, rujuk balik sama ada ini adakah sesuai dilaksanakan. Jadi bukan hanya setiap perintah tersebut kita taat. Jadi ini bukan hanya pemimpin sajalah, ini merujuk kepada semua manusia yang ada autoriti, kuasa ke atas yang lain. Seterusnya Allah sebutkan lagi di sini, in kuntum tu'minuna billah wal yaumil akhir. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhirat. Zalika khairun wa ahsanu ta'wilan. Demikian itu lebih baik bagi kamu dan lebih elok kesudahannya. Jadi jelas dalam ayat ni, ketaatan kepada Allah sama sebagaimana ketaatan kepada Rasul. Jadi maknanya tak ada golongan yang taat kepada Rasul tapi ingkar kepada Allah. Tapi ketaatan kepada makhluk dia bersyarat. Dia bukanlah ketaatan yang mutlak. Satu lagi dalam ayat yang lain, dalam surah yang sama ni, surah 4 juga, ayat yang ke 80. Surah 4 ayat 80. أعوذ بالله من الشيطان
الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا Man yuti'ir rasul, siapa yang taatkan rasul, faqad ata Allah, maka benar-benar dia telah taatkan Allah. Kerana ketaatan kepada rasul itu tak boleh dipisahkan dengan ketaatan kepada Allah. Wa man tawalla, dan siapa yang dia berpaling, fama arsalnaka alaihim hafiza, maka tidaklah kami utuskan engkau kepada mereka sebagai penjaga buat mereka. Jadi kalaulah selepas Nabi perintahkan suatu perkara, mereka tetap juga ingkar, maka biarlah Allah yang akan memberikan balasan kepada mereka. Itu bukan tugas Nabi lagi untuk memaksa mereka untuk mengawasi setiap apa yang mereka lakukan. Tugas Nabi dan Rasul hanya menyampaikan. Jadi sebab itu kita kata, bila kita belajar Quran, kita mesti juga belajar hadis-hadis Nabi. Dan bila kita belajar hadis, bukanlah maknanya kita meninggalkan Quran itu. Sebab kedua-duanya datang sekali. Tanpa hadis, kita takkan boleh untuk solat, takkan boleh untuk zikir dan sebagainya. Sebab itu Nabi yang ajarkan kepada kita. Bukan direka oleh manusia yang lain. Kerana kalaulah perkara tersebut direka, itu bukan suatu bentuk ibadah, tetapi sesuatu yang dianggap sebagai ibadah. Kerana ibadah itu Allah utuskan Rasul khusus untuk menyampaikan Quran, menyampaikan hadis dan mengajarkan cara bagaimana kita ni nak beribadah kepada Allah. Itu kepentingan untuk kita ni mempelajari Quran dan juga hadis-hadis Nabi. Baik. Setakat ini ada apa-apa soalan? Kelas kita ni sampai pukul 11 lebih kan? 10.30. 10.30. Okey. Saya ingat pukul 11. Kalau pukul 11 nak berhenti sekejap lah. Jadi ada apa-apa sebelum kita teruskan lagi? Ustaz, soalan Ustaz. Ya. Quran hadis, mana yang tidak daripada hadis, bid'ah ataupun bid'ah dia silap Ya. macam diri, macam ikut amalan-amalan lain. Ya. Dia dalam sebuah hadis Nabi ajarkan kepada kita, cuba kita baca hadis ini. Man ahdatsa fi amrina hadza ma laisa minhu fahuwa raddun. Man ahdasa, sesiapa yang mengada-adakan suatu perkara fi amrina hadza, dalam urusan agama ini. Amrina ni makna asalnya perintah kami lah. Perintah kami itu merujuk pada perintah Allah dan juga perintah Rasul. Hadza ma laisa minhu, bukan yang datang daripada perintah Allah dan perintah Rasul. Jadi siapa yang ada-adakan dalam agama ini suatu perkara yang bukan perintah Allah dan perintah Rasul, fahuwa rad, maka ia adalah ditolak, ditertolak. Ini merujuk kepada ibadah-ibadah yang dia ada ibadah ni dia ada ibadah yang khusus. Dia ada ibadah yang umum. Ibadah yang khusus ni seperti solat,
seperti bacaan-bacaan dalam solat, seperti zikir-zikir. Kemudian yang ada tata cara dia lah yang tertentu. Jadi yang itu dia tak boleh untuk kita tambah ataupun kurangkan. Kita kena ikut seperti mana apa yang Nabi sampaikan kepada kita. Kalau itu bilangannya, begitulah kita kena ikut. Kalau kita tambah ataupun kita kurangkan, takut-takut dia akan termasuk ke dalam perbuatan bid'ah itu. Kemudian tetapi dalam ibadah yang umum, ibadah umum ni seperti bekerja, seperti belajar. Yang itu tak ada masalah. Naik kenderaan. Kita pergi bekerja, naik kenderaan, itu ibadah tu kalau niat kita ikhlas. Niat kita ikhlas kerana Allah untuk bekerja, cari rezeki yang halal, jadi itu dikira sebagai ibadah. Dan bagaimana kita bekerja, kita naik apa dan sebagainya, itu walaupun Nabi tak perintahkan perkara itu, dia tak dikira sebagai bid'ah. Kerana itu bukanlah suatu ibadah yang khusus. Dia ibadah juga tapi umum. Dia lebih kepada muamalah. Lebih kepada muamalah. Dia satu bentuk ibadah tapi dia tak ada tata cara yang khusus, yang khas, yang kita perlu ikut. Jadi yang ini bebas. Yang dikatakan sebagai bid'ah itu bila dalam perkara-perkara yang melibatkan ibadah yang khusus, yang ada tata caranya, yang ada bacaan yang tertentunya, mungkin bilangannya, itu semua tak boleh untuk ditambah ataupun dikurangkan. Kalau diubah, dia akan menjadi bid'ah lah. Dan kemudian dalam sebuah bila sebahagian kita dengar, kita dengar kata-kata mungkin sebahagian ustaz, contohnya bid'ah itu ada dua kan. Dia ada dhalalah dan juga hasanah. Dia kalau ikut dalam hadis Nabi, Nabi sebut satu je. Nabi kata kullu bid'atin dhalalah. Setiap perkara yang baru itu adalah suatu kesesatan. Kerana Nabi merujuk kepada ibadah yang khusus itulah. Jadi bagi ulama yang kata ibadah tu satu je, bagi mereka apa yang selain daripada ibadah khusus tu, itu maknanya dah termasuk dalam muamalah. Jadi dalam muamalah ni tak adalah bid'ah. Jadi sebahagian ulama yang berpegang pada hadis itu mengatakan bid'ah tu satu je, iaitu dhalalah saja. Kerana yang baru dari segi muamalah tu tak dikira sebagai bid'ah pun. Itu satu kumpulan lah. Satu lagi yang mengatakan bid'ah tu ada dua. Bagikan kepada dhalalah dan juga hasanah. Dhalalah ni dia yang kita terangkan tadi, bila merujuk kepada ibadah yang khusus. Itu dhalalah, tak boleh kita tambah dalam agama ni. Tapi kalau dalam urusan dunia kita, urusan muamalah, yang itu bebas. Itu boleh kita nak tambah ke, nak kurang ke, itu tak ada masalah. Dia seperti contohnya macam ada satu kisah di mana seorang sahabat Nabi ini dia bekerja sebagai pekebun lah yang menanam pokok-pokok tamar. Dan Nabi pergi lalu ke kebun dia, Nabi lihat dia sedang melakukan pendebungaan pokok kurma tu. Dan Nabi katakan kepada dia, alangkah baiknya kalaulah engkau tak buat perkara ni. Itu bukan arahan daripada Nabi, itu cuma cadangan. Itu bukan perintah daripada Allah. Itu cadangan Nabi. Sebab Nabi di Mekah tu, majoriti penduduk Mekah ni kerjanya lain, bukan pekebun kurma. Mereka ni pedagang. Jadi bila pedagang ni kuranglah tahu berkenaan dengan teknik-teknik peladangan ke perkebunan ke. Jadi bila Nabi pergi ke Madinah, majoriti sahabat adalah pekebun kurma. Jadi bila Nabi lihat perkara itu, Nabi tak pernah tengok sebelum tu. Nabi kata alangkah baiknya kalaulah engkau tak buat perkara ni. Jadi sahabat tu salah faham. Dia ingat ini perintah daripada Nabi supaya tinggalkan perbuatan tu. Maknanya kalau dia ingat kalau tak buat
tinggalkan perkara itu, dia akan berdosa. Tapi sebenarnya itu cadangan saja daripada Nabi. Jadi bila ditinggalkan perbuatan tu, tak buat penebungaan, jadi hasil pada tahun tu kurang. Bila hasil kurang, dia jumpa balik dengan Nabi, dia tanya balik, adakah ini suatu perintah daripada engkau, wahai Rasulullah? Kerana tahun ni hasil kurma aku kurang. Jadi bila Nabi katakan kepada dia, sebuah hadis yang Nabi sebutkan ni, kita baca hadis ni. Antum a'lamu bi umuri dunyakum. Nabi kata kamu yang lebih tahu tentang urusan dunia kamu. Jadi urusan untuk berkebun tu itu ibadah, tetapi dia lebih kepada dunia ni, lebih kepada muamalah. Dia tak ada cara yang khusus. Bukanlah maknanya Nabi kata kalau buat penebungaan tu haram. Dia tak macam tu. Nabi kata bila sahabat tu jumpa dengan Nabi mengadu kata hasil kurang, Nabi kata kamu yang lebih tahu tentang urusan dunia kamu. Jadi sebab tu kita kata ibadah yang umum ataupun muamalah itu lebih kepada urusan dunia ni, dia boleh kita tambah, boleh kita kurangkan, boleh kita ubah sesuai ikut kepada keperluan. Jadi itu yang kita, jika disebut bid'ah hasanah tu, sepatutnya merujuk kepada perkara itulah, ibadah yang sebegitu. Tetapi dalam perkara agama ni, ibadah yang khusus, dia tak boleh kita tambah ataupun kurangkan, sebab dia akan bawa kepada bid'ah yang dhalalah ini. Sebab tu Nabi hantarkan Rasul. Kalau Nabi tak utuskan, kalau semua orang boleh tambah-tambah, boleh kurangkan dalam ibadah yang khusus ini, apa perlunya Allah utuskan Nabi itu? Tentulah tak perlu. Sebab semua orang boleh ada kuasa untuk tambah ataupun kurangkan. Tapi Allah utuskan Nabi, sampaikan Quran, ajarkan bagaimana cara untuk beribadah kepadanya. Jadi kalau kita nak elakkan diri kita daripada ni, setiap perkara yang kita nak buat tu, kita kena pastikan, kaji dulu. Sama ada perkara ni, adakah Nabi dan para sahabat pernah lakukan? Adakah ada hadis berkenaan dengan perkara ini? Adakah ada perintah daripada Quran berkenaan dengan perkara ini? Kerana kalaulah suatu amalan itu, dia baik dan banyak manfaatnya, banyak fadilatnya, tentulah yang paling dahulu lakukan perkara tersebut, tentulah Nabi dan juga para sahabat. Mereka tak akan tinggalkan. Tapi jika amalan tersebut tak dibuat oleh mereka, jadi kita pula buat dengan tujuan untuk mungkin mendapatkan lebih banyak pahala, jadi itu dah menyalahi sebenarnya cara bagaimana Nabi dan juga para sahabat beragama itu. Jadi sebab itu setiap yang kita nak lakukan, khususnya ibadat yang khusus itu, kita kena pastikan, kena kaji dulu sama ada tak perintah daripada Allah, perintah daripada Rasul ataupun perbuatan daripada para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana takut-takut termasuk dalam makna bid'ah dhalalah itu. Walaupun niat kita baik, tetapi dia akan jadi sia-sia sebab Nabi kata fahuwa rad, dia ditolak. Mungkin masa banyak habis tetapi rupa-rupanya tak ada pahala pun. Jadi itu rugilah kita kalau macam tu. Jadi sebab tu dalam kita beribadah ni kita kena pastikan. Ini penting. Sebab tu kita kena belajar Quran, kena belajar hadis-hadis Nabi. Tak cukup sekadar kita faham agama, kita ikut orang lain, kita ikut warisan nenek moyang kita, sebab perkara tersebut mungkin betul, mungkin juga salah. Jadi mungkin zaman dulu disebabkan suasana ketika itu, kemudian keterbatasan mereka dari segi peluang untuk menuntut ilmu, ia tak sampai kepada mereka, jadi itu yang mereka mampu lakukan. Jadi mereka biarlah, mudah-mudahan Allah kurniakan pengampunan kepada mereka, kurniakan rahmat kepada mereka, ampunkan dosa mereka kalaulah ada kesalahan. Dan kita yang datang kemudian ni, kita
sesuai dengan zaman kita ni mudah untuk kita belajar. Cuma nak ataupun tak nak saja. Kalau kita ada usaha untuk belajar ilmu yang benar ini, Allah akan tunjukkan jalan kepada kita. Kalau kita sendiri ada usaha. Kalau kita pun malas, tak nak belajar, jadi bagaimana Allah nak berikan hidayah kepada kita? Kerana hidayah itu dia sama seperti mana rezeki. Rezeki ni orang faham, kita kena usaha untuk mencari. Hidayah itu juga sama sebenarnya. Kalau kita tak ada usaha untuk mencari, dia tak akan sampai kepada kita. Walaupun orang lain cuba untuk berikan kepada kita. Itu yang berlaku kepada bapa saudara Nabi, iaitu Abu Talib. Abu Talib sayangkan Nabi. Dia yang besarkan Nabi. Tapi dia tak beriman kepada Nabi disebabkan dia sendiri tak ada usaha. Hidayah tak sampai kepada dia. Hidayah taufik itu. Hidayah itu dia ada, kita kata hidayah bayan. Hidayah bayan maknanya keterangan. Keterangan yang sampai kepada manusia ini iaitu Al-Quran, iaitu Al-Hadis. Yang kedua dipanggil hidayah taufik. Hidayah taufik ini lebih kepada amalan. Hidayah bayan ni dia lebih kepada ilmu lah. Ilmu. Macam Abu Talib. Nabi dah banyak kali sampaikan ayat-ayat Allah kepada dia. Ilmu dah sampai. Tapi dia sendiri tak nak untuk mengamalkan apa yang sampai kepadanya tu. Dia tak beriman. Dia tak mendapat hidayah taufik. Hidayah bayan ni sampai, tetapi hidayah taufik tak sampai kepada Abu Talib. Begitu juga umat Islam hari ini, bila kita dilahirkan sebagai Muslim, itu bukanlah maknanya tak perlu untuk kita mencari hidayah. Kerana kita lahir sebagai Muslim itu satu kelebihan yang Allah beri kepada kita. Tapi kalaulah kita tak ada usaha untuk mencari hidayah, mungkin kita ni jadi Muslim hanya pada sekadar nama saja. Tapi bukanlah mukmin yang sebenar-benarnya. Sedangkan golongan yang mungkin lahir sebagai seorang yang bukan Muslim, tapi kalaulah dia ada usaha untuk mencari itu, Allah akan tunjukkan jalan kepada dia. Jadi sebab tu banyak orang-orang yang asalnya bukan Muslim, tetapi bila mereka mengkaji Islam, mencari, mereka jumpa, mendapat hidayah taufik daripada Allah itu. Tapi kalau umat Islam sendiri tak mencari, dia tak akan dapat hidayah taufik. Dia akan kekal dalam keadaan macam tu. Dia rasa diri dia mendapat petunjuk, sedangkan rupanya mungkin berada dalam kesesatan. Kalau kita lihat dalam surah 29, surah 29 ayat 69. Baca ayat. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. Wallazina jahadu fina. Dan orang-orang yang mereka berjihad. Berjihad di sini maksudnya berusaha bersungguh-sungguh.
berusaha bersungguh-sungguh fina dalam mencari keridaan kami. Mereka kepada jalan-jalan daripada kami. Tapi dengan syarat wallazina jahadu fina, orang-orang yang berjihad, berusaha bersungguh-sungguh, sanggup berkorban masa, wang ringgit, tenaga. Jadi itu jihad. Sebelum sampai kepada jihad yang paling besar, iaitu mengorbankan nyawa di jalan Allah, itu dia mesti bermula dengan jihad yang asas dulu, iaitu mengorbankan masa, korbankan tenaga, korbankan wang ringgit. Itu juga termasuk dalam jihad. Dan orang-orang yang berjihad itu berusaha bersungguh-sungguh fina dalam mencari keridaan kami, lanahdiyannahum subulana. Benar-benar pasti kami akan berikan hidayah kepada mereka kepada jalan-jalan kami. Hidayah dimasukkan di sini hidayah taufik itu. Hidayah taufik. Kerana hidayah bayan dia Allah yang akan hantarkan kepada kita melalui Rasul, melalui kitab, mungkin melalui perkara-perkara yang lain. Tetapi kadang-kadang tak perlu kepada usaha pun. Itu hidayah bayan. Tetapi hidayah taufik itu perlu kepada usaha. Barulah Allah akan berikan. Hidayah bayan ni macam yang Allah sebutkan dalam satu lagi ayat. Ini last kali sebagai penutup kepada kelas kita ni. Surah 41. Surah 41 ayat 17. Ini hidayah bayan. Ini tadi hidayah taufik. Baca. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون Wa amma samudu fahadainahum. Adapun kaum Samud itu kami telah berikan hidayah kepada mereka. Baik, kaum Samud ni adakah mereka ni beriman kepada Allah? Mereka ni tak beriman, tapi Allah kata Allah berikan hidayah kepada mereka. Itu maknanya hidayah bayan. Yang Allah berikan kepada semua manusia, sama ada yang beriman ataupun yang tak beriman. Fastahabbul ama alal huda. Lalu mereka mengutamakan untuk membutakan mata mereka daripada melihat petunjuk yang Allah berikan itu. Dah dapat hidayah bayan tapi tak nak untuk terima, tak ada usaha, tak akan dapat hidayah taufik. Fa akhazathum sa'iqatul azabil hun. Lalu mereka disambar oleh halilintar yang datang dengan azab yang menghinakan, bima kanu yaksibun,
disebabkan apa yang mereka lakukan. Jadi ini nasib yang menimpa kaum Samud. Allah kata Allah dah berikan hidayah kepada mereka, iaitu hidayah bayan, tapi mereka tak nak untuk berusaha menerimanya, untuk Allah berikan pula hidayah taufik kepada mereka. Itu yang berlaku kepada Abu Talib. Itu juga yang berlaku kepada umat Islam yang dia jauh daripada Quran, jauh daripada hadis-hadis Nabi, tapi dia sangka dia mendapat hidayah daripada Allah. Jadi itu bahaya. Ramai umat Islam hari ini namanya Muslim tapi tak boleh baca Quran contohnya. Tak faham isi kandungan Quran. Buat perkara yang bertentangan dengan perintah Allah, perintah Rasul. Jadi ini satu lagi, ini last, nak terangkan tentang bahayanya kita ni jauh daripada Quran. Dalam surah 43 ayat 36. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. Satu lagi, 37. وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. Wa man ya'shu an zikrir rahman. Siapa yang dia berpaling daripada zikrir rahman, iaitu peringatan daripada Tuhan yang Maha Pemurah, iaitu Al-Quran. Siapa yang berpaling daripada Al-Quran, nuqayyid lahu syaitanan. Kami akan adakan baginya syaitan. Fahuwa lahu qarin. Maka syaitan itu baginya adalah teman yang rapat, yang sentiasa berdamping bersama-sama dengannya. Wa innahum layasuddunahum anis sabil. Sesungguhnya mereka benar-benar mereka akan menyesatkan manusia itu daripada jalan yang lurus. Wa yahsabuna annahum muhtadun. Dalam keadaan mereka menyangka bahawasanya mereka orang-orang yang mendapat petunjuk daripada Allah. Jadi ini bahaya. Allah nyatakan bila manusia itu jauh daripada Quran, syaitan akan dekat. Bahkan akan menjadi teman rapat, akan menjadi pendampingnya. Dan kemudian syaitan tersebut menjadikan dia ni merasakan dia mendapat petunjuk daripada Allah, sedangkan dia sebenarnya sesat daripada kebenaran. Jadi sebab itu penting sebagai umat Islam kita ni wajib untuk mempelajari Quran. Dan bila sebut belajar Quran tak boleh kita pisahkan dengan hadis-hadis Nabi. Kerana hadis Nabi lah yang menerangkan tentang ayat-ayat Quran itu. Dan kemudian Allah akan berikan hidayah ini kepada siapa yang berusaha. Walaupun namanya Muslim, tapi kalau tak ada usaha untuk mencari, dia tak akan dapat hidayah taufik. Tapi yang mendapat, dia hanya mendapat hidayah bayan tadi. Itu memang dah ada warisi daripada ibu dan bapa dia. Tapi hidayah taufik dia sendiri kena mencari hidayah tersebut. Ya. Ya, nuqayyid tu maknanya kami akan adakan. Allah yang akan jadikan syaitan tu datang dekat dengan dia lah. Kerana untuk syaitan datang dekat ni, dia mesti Allah juga yang berikan keizinan tu.
Jadi siapa yang jauh daripada Quran, Allah akan berikan keizinan kepada syaitan untuk dekat kepada manusia tu. Tapi siapa yang dekat dengan Quran, malaikat pula yang akan dekat dengan dia. Jadi malaikat yang akan sentiasa memberikan dorongan kepada dia, pelihara dia daripada mudarat dan sebagainya, melainkan apa yang telah Allah tentukan buat dia. Jadi sebab tu sepatutnya tak boleh wujud seorang Muslim yang dia tak peduli kepada Quran. Kerana kesannya besar. Kesannya besar, dia boleh sesat dalam keadaan dia menyangka dia mendapat petunjuk daripada Allah. Jadi belajar Quran tu bukan sekadar kita belajar membaca. Belajar membaca tu kita sebut tadi itu masih lagi tergolong dalam golongan yang ummi. Kalau dia tak memahami apa yang dia baca. Tapi kita hari ini kita fikir dah baca Quran tu dah cukup lah. Kita bandingkan dengan orang yang tak boleh baca Quran, memanglah kita rasa kita ni dah baik, dah okey, dah mendapat hidayah daripada Allah. Tapi kalau kita bandingkan dengan para sahabat Nabi, mereka ni memang jauhlah beza kita dengan mereka. Mereka ni setiap ayat-ayat Quran, mereka baca, mereka akan faham dan mereka melaksanakan perintah dalam ayat Quran tersebut. Tapi kita hari ini kita boleh bezakan. Kita baca Quran lain, kemudian melaksanakan perintah tersebut lain. Sedangkan tak boleh kita laksanakan perintah itu melainkan dengan setelah kita faham kepada ayat-ayat Allah. Jadi kalau kita akan buat amalan-amalan yang kita rasa sebagai amalan yang soleh, tapi sebenarnya rupanya Allah dan Nabi tak perintahkan perkara tersebut. Baik. Jadi insya-Allah untuk hari ini sampai sini dulu. Kita akan sambung lagi. Hari ini lebih kepada pengenalan akan belajar di sini sepanjang bulan Ramadan insya-Allah berkenaan dengan terjemahan, asas terjemahan, kemudian keterangan kepada hadis amalan anak soleh insya-Allah, dan begitu juga sedikit asas berkenaan dengan ilmu hadis. Baik, jadi insya-Allah sekat itu dulu untuk pagi ini. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Allahumma ja'al hadza jam'ana jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma inna na'udzubika minal baras wal junun wal juzam wa min sayyi'il asqam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.